Selamat petang. Makna kata dalam ulasan hari ini, mahu tidak mahu, Zahid kena telan keputusan yang hebat ini. Mahu tidak mahu, Ismail Sabri Yaakob perlu mengadakan pilihan raya pada tahun 2023. Sebagai seorang Perdana Menteri yang benar-benar bertanggungjawab, mahu tidak mahu PRU 15 tidak boleh diadakan pada tahun ini, bukan kerana nak menang atau nak kalah, tetapi kerana peraturan dan perlembagaan persekutuan. Mengapa? Dengar ulasan ini baik-baik. Pembentangan belanjawan 2023 hanya akan diumumkan, hanya akan dibentangkan pada hari Jumaat pukul 4 petang 7 Oktober 2023. Belanjawan tersebut akan mengambil masa 32 hari untuk mesyuarat dalam Parlimen ke-14 yang bermula 3 Oktober tersebut sehingga 29 November. Ikut peraturan dalam Malaysia sebagai sebuah kerajaan persekutuan yang bertanggungjawab, rang undang-undang itu akan dibentangkan pada 7 Oktober 2022, diikuti oleh pelbagai perbahasan di Dewan Rakyat, sepenuhnya di peringkat dasar dan jawatan kuasa. Jangan silap, perbahasan itu banyak kali akan mengalami perbahasan di peringkat dasar, kemudian di setiap kementerian, dan belanjawan itu juga akan diundi dan akan diluluskan berdasarkan undian tersebut. Saudara penonton, proses yang saya sebut tadi itu, pembentangan, perbahasan di dasar dan di setiap kementerian itu, semuanya mengambil masa sehingga ke bulan Disember 2022. Ini bermakna tiada pilihan lain, hanya tahun 2023 barulah boleh diadakan PRU 15. Tetapi sekiranya Ismail Sabri Yaakob tidak mengikut cara yang biasa dibuat ini, katalah dia nak juga mengumumkan PRU pada tahun ini juga, maksudnya belanjawan yang dibentang pada 7 Oktober itu adalah belanjawan yang belum diluluskan pada tahun ini. Makna kata, kalau PRU diadakan pada tahun ini dan belanjawan itu telah dibentangkan, belanjawan itu adalah belanjawan yang sia-sia. Ini semua dibentangkan, diterangkan oleh E. Kadir Jassin. Sekiranya belanjawan itu, bukan E. Kadir Jassin, maafkan saya, tapi telah dibentangkan, dihuraikan oleh Hassan Abdul Karim, ahli Parlimen Pasir Gudang. Sekiranya Ismail Sabri teruskan juga PRU pada tahun ini, makna kata, ulang sekali lagi, undang atau belanjawan tersebut yang dibentangkan hanyalah belanjawan yang gula-gula dan janji manis, kerana belanjawan itu tidak akan dapat diteruskan pada tahun 2023. Mengapa? Kerana belum diluluskan oleh Parlimen pada tahun ini. Kalau pada waktu selepas PRU barulah nak luluskan, tidak boleh, kata Hassan Abdul Karim. Belanjawan itu perlu dibentangkan sekali lagi. Maknanya, belanjawan lain yang akan dibentangkan, bukan belanjawan pada kali ini, kata Hassan Abdul Karim. Jika senario ini benar-benar berlaku, maka rang undang-undang perbelanjaan 2023 perlu dibentangkan semula oleh kerajaan persekutuan yang baru. Ditambah lagi, jika parti politik yang akan memerintah tahun depan nanti adalah kerajaan baru, itu lagi parah. Saudara sekalian, kita tidak mahu pembentangan belanjawan olok-olok atau wayang atau sandiwara sahaja yang diumumkan, dibentangkan pada 7 Oktober nanti. Mau tidak mahu, perlu sebagai rakyat Malaysia, aku mahu
belanjawan itu diluluskan terlebih dahulu sebelum diteruskan PRU. Nanti sia-sia saja belanjawan itu dibentangkan. Ikuti terus ulasan ini. Saudara penonton sekalian, belanjawan 2023 dan tarik PRU 15. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-14 akan bermula pada Isnin 3 Oktober 2022 hingga 29 November 2022. Mesyuarat tersebut mengambil masa selama 32 hari. Pada Jumaat jam 4 petang 7 Oktober 2022 akan dibentangkan belanjawan Kerajaan Persekutuan Malaysia pada tahun 2023. Saudara penonton, sebuah kerajaan persekutuan yang bertanggungjawab akan membentangkan rang undang-undang belanjawan pada tahun 2023, iaitu pada 7 Oktober 2022, diikuti dengan perbahasan di Dewan Rakyat sepenuhnya di peringkat dasar dan jawatan kuasa bagi setiap kementerian. Selepas perbahasan, perlu dijalankan pengundian bagi setiap kementerian, dan belanjawan keseluruhan negara juga adalah wajib dijalankan undian supaya rang undang-undang perbekalan dan belanjawan 2023 itu selepas diluluskan oleh Dewan Rakyat akan dibentangkan untuk kelulusan Dewan Negara sebelum menjadi undang-undang. Proses ini mengambil masa sehingga ke bulan Disember 2022. Ini bermakna pilihan raya umum ke-15 hanya boleh diadakan pada tahun 2023. Sekali lagi aku bacakan. Ini bermakna pilihan raya umum ke-15 hanya boleh diadakan pada tahun 2023. Sebaliknya, bagi sebuah kerajaan persekutuan yang tidak bertanggung jawab, ia akan membentangkan belanjawan 2023 pada 7 Oktober 2022 dan beberapa hari kemudian sebelum dibahaskan dan diluluskan Perdana Menterinya menghadapi yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen bagi mengadakan pilihan raya umum ke-15. Kerajaan yang tidak bertanggungjawab itu akan membentangkan belanjawan untuk pilihan raya dengan segala gula-gula dan janji manis untuk memancing rakyat supaya mengundi mereka. Kerajaan yang tidak bertanggungjawab itu tidak peduli dengan kemungkinan banjir besar, banjir monsun yang akan berlaku pada bulan November dan Disember nanti. Kerajaan yang tidak bermoral itu akan bentangkan belanjawan negara bersifat sandiwara dengan tujuan hanya untuk mendapatkan undi rakyat dalam pilihan raya umum pada musim banjir. Apabila Parlimen dibubarkan, sedangkan belanjawan tahun 2023 yang dibentangkan tetapi belum diluluskan, maka semua prosiding sidang Parlimen itu hanya jadi wayang sahaja untuk menipu rakyat. Jika senario itu benar-benar berlaku, maka selepas PRU 15 nanti, rang undang-undang perbekalan 2023 belanjawan perlu dibentangkan semula oleh kerajaan persekutuan yang baru. Dari segi undang-undang perlembagaan, kerajaan persekutuan bagi Parlimen ke-14 adalah berbeza dengan kerajaan persekutuan bagi Parlimen ke-15. RUU Belanjawan 2023 yang dibentangkan dalam sidang Parlimen ke-14 sekarang tidak boleh disambung secara automatik oleh kerajaan baru dalam Parlimen ke-15 selepas PRU 15, walau parti politik yang sama menjadi kerajaan. Apatah lagi jika parti politik yang lain pula berkuasa selepas PRU 15. Jadi, sebagai seorang ahli parlimen,
Maka saya menasihatkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan Kerajaan Hibrid sekarang Barisan Nasional Perikatan Nasional supaya membentangkan belanjawan yang betul, bukan sandiwara, untuk tahun 2023 yang boleh dipertanggungjawabkan. Kita tidak mahu membentangkan belanjawan olok-olok atau wayang atau sandiwara pada 7 Oktober 2022. Nanti kerana Perdana Menteri dan kabinetnya sebenarnya telah membuat keputusan untuk membubarkan Parlimen sebaik sahaja pembentangan belanjawan. Jika itu berlaku, belanjawan yang dibentangkan pada 7 Oktober itu nanti hanya menjadi sia-sia saja. Ditulis oleh Hasan Abdul Karim, ahli Parlimen Pasir Gudang, hari ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tinggalkan komen Anda dan tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.